Baik, salam sejahtera. Topik hari ini adalah ikatan kovalen. Okey, jadi apakah maksud ikatan kovalen? Ikatan kovalen terbentuk apabila atom bukan logam. Okey, jadi macam mana kita tahu dia adalah atom bukan logam? Dia mesti datang daripada kumpulan 14, 15, 16, 17. Jadi di ikatan kovalen kita tak akan nampak 1, 2, 3. Kita tak akan nampak kumpulan 1, 2 dan 13. Kita akan tengok kumpulan 14, 15, 16, 17 dan dia berkongsi elektron untuk mencapai susunan elektron oktet ataupun tuplet yang stabil. Okey, jadi konsep asas yang kita perlu tahu untuk sepatian kovalen adalah dia terbentuk daripada atom yang bukan logam. Contohnya ini 4, 6, 7. Semua ini atom bukan logam. Dan kata kunci keyword dia adalah perlu. Perkataan ini penting, perlu dan perkataan sumbang, menyumbang. Perkataan ini penting. Untuk sepatian kovalen, kita perlu menulis dua perkataan ini. Okay, contoh satu, atom klorin susunan elektron dia 287. Jadi 7 dia memerlukan satu lagi untuk mencapai 8. Memerlukan satu. Jadi kalau dia memerlukan satu, dia akan menyumbangkan satu. Konsep ini sangat penting. Contoh 2, atom O 6. Jadi berapa lagi menjadi 8? 2 lagi. Jadi dia memerlukan 2 lagi. Kalau dia perlukan 2, dia akan menyumbang 2 juga. Akhir sekali 2.4, 4. Karbon, atom karbon 4. Jadi dia memerlukan 4 lagi. Jadi 8, dia perlukan 4 lagi. Okay, kalau dia perlukan 4, dia akan menyumbang 4 juga. Okay, konsep ini sangat penting. Terdapat 3 jenis ikatan kovalen, iaitu ikatan kovalen tunggal. Ini contoh dia. Dan ini adalah gambar dia. Kenapa kita namakan dia ikatan kovalen tunggal? Kerana sepasang elektron yang dikongsi. Okay, dan di bawah adalah struktur Lewis dia. Ini cara kita lukis struktur Lewis. Okay. Untuk melukis gambar ini penting, saya akan buat dalam video yang lain. Untuk setiap gambar yang kita lukis di sini. Okay, jenis kedua adalah ikatan ganda 2. Contohnya ada 2 ini. Jadi kita senang saja kita ingat hidung ada berapa? Ada 2 lubang. Jadi gas yang keluar dan gas yang masuk hidung adalah ikatan ganda 2. Jadi gas apa masuk? Oksigen. Gas apa yang keluar? Karbon dioksida. Jadi 2 ini adalah ikatan ganda 2. Contoh gambar dia adalah yang ini. Nanti di video lain saya akan ajar melukis gambar ini. Ini struktur Lewis dia. Akhirnya ikatan ganda 3, satu contoh saja, iaitu nitrogen N2. Inilah gambar dia. Ganda 3, maka 3 pasang elektron telah dikongsi. Ini struktur Lewis N 1, 2, 3 macam Adidas. Okey, sama juga ini kadang-kadang keluar dalam soalan esei. Jadi kita kena jawab. Inilah jawapan dia. Okey, contoh pembentukan sepatian kovalen karbon dioksida. C akan bertindak balas dengan O menghasilkan CO2. Okey, inilah ayat yang kita perlu tulis. Pertama, susunan elektron atom karbon kalau 6, jadi susunan dia adalah 2.4. Perkataan atom wajib, penting, jangan lupa. Okey, dan atom karbon memerlukan, ingat tak? Perkataan keyword untuk sepatian karbon. Memerlukan 4, jadi dia memerlukan 4 untuk mencapai susunan elektron oktet. Lepas itu kita guna perkataan atom karbon menyumbang. Dua perkataan ini sangat penting. Memerlukan dengan menyumbang. Okey. 4 elektron untuk dikongsi. Perkataan kongsi kena ada. Okey, seterusnya kita cerita tentang atom oksigen. Oksigen nombor proton dia 8. Jadi susunan elektron atom oksigen ialah 26. Jadi 6. Dia memerlukan berapa lagi? 2 lagi untuk mencapai susunan elektron oktet. Jadi atom oksigen akan menyumbang 2 elektron untuk dikongsi. Akhirnya satu atom karbon berkongsi 2 pasang elektron dengan 2 atom oksigen untuk membentuk ikatan kovalen CO2. Okey, gambar dia 2 markah. Okey, nanti dalam video lain saya akan tunjuk macam mana lukis gambar CO2. Okey, seterusnya adalah untuk meramalkan formula untuk sepatian kovalen.
Okey, jadi nak dapat jawapan ini senang saja. Kita perlu tahu berapakah elektron yang diperlukan. Pertama, contoh Y 7. Jadi dia susunan elektron dia adalah 2.5 dan X 1. Jadi susunan elektron dia adalah 1. Okey, 5. Jadi dia memerlukan 3 lagi. Jadi Y ini akan menjadi Y 3. Okey, kemudian X susunan elektron dia 1. Jadi dia memerlukan 1 lagi untuk mencapai susunan elektron 2-plet. Ingatlah yang ini 2-plet. 1 perlukan 1 lagi menjadi 2. Jadi dia susunan elektron 2-plet. Akhirnya Y3X1 tukar cincin, kita dapat YX3. Okey. Contoh 2. Susunan elektron telah diberikan jadi 2.4. Jadi M ini adalah dia akan memerlukan 4. Okey, bagaimana dengan N ini 7. 7 dia perlukan 1 lagi. 1 lagi. Akhirnya tukar cincin, 4 bagi isteri dia, 1 bagi suami dia, MN4. Inilah jawapannya, MN4. Okey, ada 2 contoh lagi, belajar cuba buat sendiri. Inilah jawapannya. Okey, last kali soalan 5. Pilih 2 unsur untuk membentuk sepatian kovalen. Nah, jadi ingat ini sangat penting. Kamu kena pilih 2 unsur dengan betul. Kalau salah pilih, salah kawinkan mereka, tak ada kebahagiaan. Okey, nanti bercerai pula. Okey, jadi ingat pilih 2 sepatian. Pertama, kita kena tahu sepatian kovalen dia mesti bukan logam bercinta dengan bukan logam. Bukan logam bergabung dengan bukan logam. Okey, jadi macam mana kita tahu dia bukan logam? Kita tulis susunan elektron dulu, gunakan nombor proton. Ini 2.4. Yang ini 2.8.7. Yang ini 11 2.8.1. Jadi siapa kahwin dengan siapa membentuk sepatian kovalen? Jawapannya P dengan Q. Kerana A belakang ada 1, 1 adalah logam. Jadi logam hanya sepatian ion. Ini sepatian kovalen. Bukan logam dengan bukan logam. Jadi P akan bergabung dengan Q. Membentuk sepatian kovalen. Okey, ini formula dia PQ4. Kenapa jawapannya PQ4? Kita tengok kerana P memerlukan 4. Dia 2.4, dia memerlukan 4 lagi. Okey, bagaimana dengan Q? Q 7. 7 dia memerlukan 1 lagi menjadi oktet. Jadi dia perlukan 1 lagi. Okey, lepas tu tukar cincin, 4 bagi isteri, 1 bagi suami. Jadi P dapat 1, Q dapat 4. Itulah jawapannya PQ4. Baik. Okey, itu saja ada berkaitan dengan sepatian kovalen. Nanti harap boleh tengok video yang lain untuk menunjuk bagaimana kita melukis sepatian kovalen. Saya tunjuk beberapa contoh. Sekian, terima kasih.